Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi. InsyaAllah menyambung admi kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan tafsir Ibn Kathir, dan kita masih lagi Alhamdulillah dalam suratul Al-Ma'idah, dan kali tadi kita habiskan, Alhamdulillah kita dah sampai ambil ayat 104 yang mana kita dah habiskan berkenaan dengan tajuk perkara yang kelima berkenaan dengan pengharaman yang dibuat oleh orang-orang terdahulu tentang binatang-binatang ternakan yang mereka ternak. Binatang ternakan, betul mereka letakkan satu peraturan yang tak pernah ada. Dan orang yang meletakkan benda ni adalah Amru bin Luhai atau Amru bin Amir bin Luhai Al-Khuzai. Yang dia disebut oleh Nabi SAW mengherit dia punya isi perut dalam neraka, kerana dia lah yang pertama mengembalikan berhala kepada masyarakat Arab. Dan Allah Ta'ala jadikan hukuman ke atasnya, menunjukkan bahawa walaupun zaman Nabi terputus, dosa dan pahala masih berjalan, tidak ada terhenti. Kadang ada orang yang diingatkan bila para anbiya tak ada, maka tak ada hukuman dosa pahala tak. Ini adalah orang yang dihukum Allah Ta'ala. Dan kita terangkan bahawa tentang nama benda-benda tersebut. Bahirah tu macam dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ia adalah unta yang melahirkan 5 anak. Jadi mereka akan tengok anak yang kelima. Jika dia jantan, mereka sembelih dan makan, lelaki makan, perempuan tak boleh makan. Jika betina, lahirkan betina, maka dipotong telinga dia dan dia kata ini bahirah. Ditinggalkanlah. Okey. Kemudian saibah tu adalah kambing yang seperti mana ditafsirkan, dia kata seperti mana ditafsirkan pada bahirah tadi. Namun bahawa dia melahirkan di antara anak-anak dia 6 anak. Tengok tadi 5 ni 6. Okey, dia 6 anak di atas bentuk rupa dia, dan kalau ketujuh tu jantan atau 2 jantan mereka sembelih. Makan, lelaki makan, perempuan tak boleh makan. Muhammad Ishaq kata saibah ni unta. Jadi Mujahid kata kambing. Yang saibah dalam penjelasan Muhammad Ishaq adalah unta lahirkan 10 anak betina daripada tak ada di antara saat sepanjang jantan, 10 anak betina. Lalu dia akan kurbankan atau diserahkan, dikosongkan belakang dia, tak ditunggang, dan tak akan dipotong bulu dia, dan takkan diminum susu dia kecuali tetamu. Okay. Kemudian wasilah pula, dia adalah kambing yang melahirkan 7 perut. Mereka tengok perut ke-7 jika 7 anak, 7 kali mengandung. Jika jantan atau betina, dia dan dia mati, berkongsi pada makan dia, lelaki perempuan tak boleh makan. Jika betina, mereka biarkan hidup. Jika jantan dan betina ada kembar, mereka akan biarkan kedua-duanya hidup. Lalu dia kata jantan tak ada makan sebab apa? Sebab dia dah dihubungkan dengan betina. Maka mana ada 2 serentak di situ, maka tak ada dapat dimakan.
Jadi ada kata itu pada kambing, Sayyid Musayyab kata wasilah pada unta. Dia mulakan beranak dengan betina, kemudian yang kedua betina, lalu namakan wasilah. Dua betina untuk turut. Mereka potong telinga, biarkan untuk berhala. Okey. Ada Muhammad Usyah kata bukan unta tapi kambing. Tapi semua ni kan yang kita sebutkan tadi yang ham tu pula adalah bunta jantan yang telah mengawan atau menjadikan mengandung jumlah tertentu daripada yang betina, lalu dia orang akan lepaskan dia dan tidak dipauk pikul atas apa benda. Kalau dia masuk ladang makan makanan ke ataupun dia masuk pergi tempat telaga, tak perlu dikacau. Tapi semua peraturan yang disebut tentang surat Maidah 104 tu, dia adalah benda yang tak pernah ada daripada Allah SWT, peraturannya. Bahkan dia ada buatan manusia yang mereka ni memandai-mandai. Okay? Allah kata dia tak pernah buat benda berkenaan. Okay? Akan tetapi orang kafir mengada-adakan pemohon kat Allah Ta'ala. Okay? Maksudnya Allah tak syariatkan perkara disebut. Okay? Dan bila dikata pada mereka, marilah kepada apa yang turun kepada Allah Ta'ala dan juga pada Rasul, mereka kata madai untuk kami apa yang kami dapati pada atuk nenek kami. So sampai situlah rancangan kita. Sekalipun bapa-bapa agama, bapa-bapa mereka tidaklah mengetahui apa dan tidak mengetahui suatu benda dan tak mendapat hidayah. Okay. So ini kita masuk 105. So tajuk tu habis. Baik. Okay, firman Allah Ta'ala 105. Dia dah masuk tajuk baru. Jadi dia masih lagi, okey. Dia bagi masih lagi dalam tajuk pengharaman menanya atau menyoal apa-apa yang akan kalau jawapan tu datang memudaratkan kita. Jadi okey, baik. Jadi sama masih lagi dalam tajuk sama. Baik, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha ihtadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah beriman, alaikum anfusakum, jagalah terhadap kamu diri kamu sendiri. Jagalah ke atas kamu diri kamu sendiri. Alaikum anfusakum, mana ke atas kamu wajib atau jagalah, wajiblah jagalah ke atas diri kamu tu, ke atas diri kamu diri kamu sendiri. Wajib ke atas kamu menjaga diri kamu sendiri. La yadurrukum man dhalla idha ihtadaitum, la tidak yadurrukum mudaratkan kalian. Takkan memudaratkan kalian man dhalla, sesiapa yang sesat, idha ihtadaitum, bila kalian mendapat petunjuk. Ilallahi marji'ukum jami'a, kepada Allah Ta'ala tempat kembali kamu semua ke semuanya. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu dia akan beritakan kamu dengan apa yang kamu semua telah kerjakan. Dahulu kerjakan, dengan apa yang kamu dahulu kerjakan. Okay, kata Ibn Katsir, yaqulu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, amiran ibadahul mu'minin, memerintahkan hamba-hambanya beriman, an yuslihu anfusahum, untuk mereka memperbaiki diri mereka sendiri. Ni ada istilah apa, kita jaga kita kan. Ni sebenarnya dari sudut ini betul. Memang kita disuruh sibukkan diri sendiri. Sibuk jaga diri sendiri dulu. Betul Allah sebut dalam Quran dalam tajuk surah At-Tahrim ke-6 pun, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum dulu. Ya orang beriman, jaga diri kamu, bawa keluar keluarga kamu dan keluarga kamu. Okey, ayuslihu anfusahum wa yaf'alul khaira, dan mereka membuat kebaikan. Bi juhdihim wa taqatihim, dengan kesungguhan mereka dan juga keupayaan mereka. Mukhbiran, sambil beritahu lahum, kepada mereka, annahu man aslaha amrahu la yadurruhu fasada man fasada minan nasi. Bahawa siapa yang mengelokkan urusannya,
maka takkan memudaratkan dia kerosakan siapa yang rosak di kalangan manusia. Apa yang jadi sekeliling takkan mengganggu dia sebenarnya. Uruskan diri dia sendiri. Ini patut kita maklumkan kepada semua orang mana buat kerja, buat mahal masing-masing. Kadang ada banyak orang terutama zaman lepas berlakunya COVID-19 ni terpengaruh dengan faham-fahaman pelik yang sibuk dengan teori konspirasi lah, Dajjal dah keluar lah apa sebagainya, pindah ke Mekah. Naqsyabandi kan yang kata kat Negeri 9 Khalidiyah, khalifah dia ajak mengikut dia lari ke Mekah tunggu Imam Mahdi. Yang pada yang lain pun sama aja, semua tarekat macam tu. Semua mempunyai ajaran sedemikian. Sama ada panggil Mahdi, tunggu Mahdi betul atau diorang jadi Mahdi. Tapi dalam konteks ini seolah-olah macam diorang kata nak cari keselamatan luar daripada batasan biasa, mana kepada tempat-tempat lain lah yang mereka rasakan sepatutnya mereka dapat keselamatan. Sedangkan sepatutnya mereka jaga diri mereka sendiri dahulu. Baiki amal, banyakkan ibadat. Bukan banyakkan perbualan dalam media sosial. Ini yang banyak masalah. Tapi benda ni tak difahami oleh ramai orang. Sibuk masih lagi menukilkan, tapi amalan tak ada apa-apa. Amalan sendiri tak dibuat. Dia kata la yaduruhu man fasada minan nas. Tidak mudaratkan dia kerosakan siapa rosak di kalangan manusia. Sawa'un kana qariban minhu aw ba'ida. Tak kira sama ada orang tu dekat dengan dia ataupun jauh. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, inda tafsiri hadhil ayati, berkata Ibn Abbas kita pentafsir ayat ini, yaqulu ta'ala, bersama Allah Ta'ala, idza ma al-abdu ata'ani fima amartuhu bihi minal halali wa nahaituhu anhu minal harami fala yadurruhu man dhalla ba'dahu. Apabila mana seseorang hamba mentaati aku pada apa yang aku perintahkan dia dengannya, dan daripada halal daripada yang halal, okay, apa yang perintahkan dia yang halal dia taati, okay. Dia taati, dan dia kata wa nahaituhu anhu minal haram, dan aku larang dia taati aku pada apa aku larang dia daripada yang haram. Fala yadurruhu man dhalla ba'dahu, maka tiada memudaratkan dia siapa yang sesat sesudahnya. Idza amila bima amartuhu bihi, bila aku dia beramal dengan apa aku perintahkan dengannya. Jadi orang tu ikut perintah Allah Taala, dia tak sibuk orang lain. Dia macam ni, dia kena betul-betulkan sikit. Bukan maksud dia kita tak payah berdakwah, mengajak amar ma'ruf nahi munkar. Kerja kita dalam amar ma'ruf nahi munkar, dakwah hanya menyampaikan saja. Kalau orang tu tak ikut juga, takkan mudaratkan kita. Kadang-kadang ada orang dia kata, kalau orang sesat awak tanggung. Itu bukan macam tu. Kalau dia seorang yang patut perintah Allah SWT pada apa yang Allah perintahkan, pada apa yang Allah larang, kalau orang lain rosak, tak ada apa masalah pada dia pun. Macam pada para anbiya lah. Yang bila mereka berdakwah, kaum mereka tak patuh perintah Allah Ta'ala, maka diorang tidak dipersalahkan. Kalau zaman sekarang macam habis. Pemerintah tak buat hukum agama, kita kena. Tuan-tuan berdosa kerana hudud tak dijalankan. Soalan dia sekarang ni, saya pegang jawatan ke tak kan? Sekarang pegang jawatan tak buat kerja pun sama je. Kadang-kadang benda ni nak perhatikan balik sebab tanggungjawab apa yang Allah soal pada kita. Kita disini soal contoh macam amar ma'ruf nahi munkar. Itu je disuruh. So kita buatlah. Tak perlu kita sibukkan dengan orang ni lah, orang tu lah, inilah. Last kita tak buat kerja apa-apa. Sebab tu dia maksudkan Ibn Abbas, dia kata dia, apabila mana seorang hamba mentaati aku pada apa aku perintahkan dia dengannya daripada yang halal, dan aku larang dia daripada dia taat aku pada benda apa yang aku aku larang dia daripada yang haram, maka tak mudaratkan dia siapa yang sesat sudahnya. Apabila dia beramal dengan apa aku perintahkan dia dengannya. Hakadha qala Muqatil bin Hayyan pun cakap sama. Faqauluhu maka firman Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum. Hei orang beriman, ini dia buat i'rab. Maksud kedudukan setiap kalimah tu sebagai apa? Dia kata ya ayyuhalladzina amanu, hei orang beriman, 'alaikum anfusakum, jagalah ke atas kamu diri kamu sendiri. Ai nasbun al-i'rab. Dinasabkan di atas i'rab.
Iraq ni impelling. Yep. Untuk tarikan, untuk abetting, tempting, inciting. Untuk apa? Untuk saranan ataupun menggesa. La yadurrukum tidaklah akan mudaratkan kamu man dhalla, siapa yang sesat, idza tadaitum, bila kalian mendapat hidayah. Bila kalian dapat hidayah, akan beramal seperti yang diperintahkan, tinggal yang dilarang seperti yang disuruh, dituntut oleh Allah Taala. Maka tak akan bila kamu begitu demikian, tak ada mendapat mudarat kamu siapa-siapa yang sesat. Ilallahi marji'ukum jami'a, kepada Allah Taala tempat kembali kamu kesemuanya. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malu, maka diberitakan kamu dengan apa kamu kerjakan. Ai fa yujazi kullu 'amilin bi amalihi, dia akan balas setiap yang beramal dengan amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika baik maka baiklah balasan, jika jahat buruk maka buruklah balasan. Walaysa fiha dalilun ala tarki amri ma'ruf. Ni kat sini. Yang kita sebut tadi kan. Tiadalah dalam ni, dari ayat ini, dalil untuk meninggalkan amar ma'ruf. Al-amr ma'ruf wa nahi munkar. Tiada dalam ayat ni dalil untuk meninggalkan amar ma'ruf, nahi amal dengan ma'ruf dan larangan daripada munkar. Idza kana fi'lu dzalika mumkinan, jika melakukan perkara tersebut adalah berkebolehan, boleh. Kalau tak boleh, iyalah. Kalau boleh, maka kena buat juga. Amar ma'ruf nahi munkar adalah penyampaian. Amar ma'ruf nahi munkar bukannya pengubahan. Masyarakat atau perangai urat manusia tak dapat kita ubah. Tak dapat kita ubah. Tapi kita dituntut untuk menyampaikan. Gesa, tegur, ajak, itu kerja kita. Bukannya kita biarkan mereka demikian. Okay. Waqad rawa al-Imam Ahmadu an Qais. Qala, Imam Ahmad daripada Qais, qala, beliau berkata, qama Abu Bakrin, telah berdiri Abu Bakar radhiyallahu anhu, fahamidallaha wa asna alaihi, maka dia telah puji Allah dan disanjung kata Allah Taala. Tsumma qala, kemudian dia berkata, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum taqra'una hadhil ayata, kalian baca ayat ini, ayat 105 surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, alaikum anfusakum, hendaklah kamu jaga diri kamu sendiri. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tak mudarat kamu siapa-siapa yang sesat apabila kamu mendapat hidayah. Ila akhir ayat, sehingga akhir ayat ni. Kalian baca ayat ini, wa innakum tad'unaha ala ghairi mawdi'iha, dan kalian letakkan ia bukan pada kedudukannya. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna nasa, sungguh manusia, idza ra'au munkara, bila mereka melihat kemungkaran, wala yughayyirunahu, dan tak mengubahnya, tak cuba mengubahnya, mengubahnya, perubahan berlaku dengan kehendak Allah Taala. Cuba ubah ya, kena ada. Dia kata, ausyakallah azza wa jalla, hampir-hampir Allah yang Maha Perkasa dan Maha Agung, an ya'ummahum bi'iqabihi, hendak untuk hampir-hampir Allah Taala akan meliputkan, meluaskan, meliputi umum, semua kena meliputkan mereka dengan hukumannya, Qala, kata lagi, berkata Qais lagi, wa sami'tu Abu Bakrin yaqulu, aku dengar Abu Bakar berkata, ayuhan nas, wahai manusia sekalian, innakum iyyakumul kadhib, wahai manusia sekalian, jauhilah kamu akan berbohong. Fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Sebenarnya berbohong tu menjauhkan daripada iman, menjauhkan terhadap iman. Okey, ini dia sambung lagi lah, dia sebut. Okey. Wa qad rawa hadzal haditha, melewatkan hadis ini, ashabus sunanil arba'ah. Orang-orang sunan arba'ah itu Tirmizi, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. 4. Okey, 4. Wa Ibn Hibban juga diriwayatkan fi sahih dan sahih beliau, sahih Ibn Hibban, wa ghairihim, dan selain mereka.
min turukin katsiratin muttasilan marfu'a. Dari jalan yang banyak yang bercantum, yang bercantum sanad dan marfu' kepada Nabi SAW. Wa minhum man rawahu mauqufan 'ala Siddiq. Wa minhum man rawahu mauqufan 'ala Siddiq. Ada di kalangan mereka yang meriwayatkannya secara mauquf, mana terhenti pada As-Siddiq saja, tak marfu' kepada Nabi. Marfu' kepada Nabi. Kalau berhenti kepada para sahabat dipanggil sebagai mauquf. Kalau daripada bawah lagi, daripada tabi'in panggil mursal, ya. Okay, dia kata wa qarrajah raf'uhu Darqutni wa ghairuhu. Dia telah mentarjihkan marfu'nya kata-kata ni Darqutni dan selain beliau. Tengok di bawah dia kata. Ini musnad. Okay, musnad ya, baik. Ramai yang marfu'kan kepada Nabi SAW. Okay, dia kata warawa at-Tirmidzi an Abi Umammah Asy-Sya'bani. Kemudian Tirmidzi daripada Abu Umayyah an Abi Umayyah Asy-Sya'bani, daripada Abu Umayyah Asy-Sya'bani, qala, beliau berkata, ataitu Aba Sa'labah al-Khushani. Aku datang kepada Abu Sa'labah al-Khushani, faqultu lahu, aku kata kepada dia, kaifa tasna'u fi hadhihi al-ayati? Macam mana kau nak buat pada ayat ini? Faqala ayu ayatin? Ayat mana? Qultu, aku kata, qaulullahi ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, alaikum anfusakum, hendaknya kamu jaga diri kamu sendiri, la yadurukum man dhalla idza ihtadaitum, tak memudaratkan kamu siapa-siapa yang sesat apabila kalian mendapat hidayah. Dia kata apa? Jadi Abu Sa'labah al-Khushani tabi'in, qala ama wallah, adapun demi Allah, dia kata, laqad sa'altu anha Jabira, aku telah Jubairan, aku telah tanyakan ia mengenai ayat ini, khabiran, seorang yang mengetahui, kan Jabir, khabir. Aku telah tanyakan Allah, aku telah tanyakan mengenainya seorang yang sangat mengetahui, sangat luas pengetahuan. Sa'altu anha Rasulullah SAW, aku telah tanya kepada Abu Sa'labah, sahabat, silap, sa'altu anha Rasulullah SAW, aku telah tanya mengenainya Rasulullah SAW. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, balik tamiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkari. Ya, Nabi kata bahkan tentang ayat ni, Nabi kata walaupun kau baca ayat macam ni, bahkan bersuruhanlah kalian semua dengan yang ma'ruf dan saling menegahlah kalian daripada yang mungkar. Hatta idza ra'aita syuhan muta'an wa hawa muttaba'a wa dunya mu'assiratan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa'alaika bi khassati nafsika. Mana teruskan? Berterusanlah dengan menyuruh dengan yang ma'ruf dan saling menegahlah daripada yang mungkar, sehinggalah apabila kau nampak syuhan muta'ah, sifat kedekut yang ditaati, wa hawan mutba'ah yang ditaati, dan hawa nafsu, keinginan yang diikuti, wa dunya mu'assiratan, dan dunia ni dilebihkan, didahulukan daripada yang lain, wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, dan ke rasa takjub setiap yang punya pendapat dengan pendapatnya, sampai mana teruskan suruh yang ma'ruf, tegah yang mungkar, sehinggalah kamu nampak benda ni. Syuhan muta'an, hawa mutba'a, dunia mu'asaratan, wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi. Mana apa ke sifat bakhil yang ditaati, keinginan ke hawa nafsu yang diikuti, dunia yang dilebihkan, dan ke rasa takjub setiap yang punya pendapat dengan pendapatnya. Maka kalau nampak macam ni, fa'alaika bi khassati nafsika wa da'il awam, maka hendaklah kau jaga, hendaklah engkau dengan khas diri kau saja dan tinggalkan orang awam. Fa inna min waraikum ayyaman as-sabru fihinna mithla al-qabidi 'ala al-jamri. Kerana sungguhnya selepas masa kamu tu nanti, tak lama dah datang hari-hari yang kesabaran padanya seperti menggenggam pada bara. Wal 'amilu fihinna mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna ka'amalikum. Dan
Dan orang beramal pada tempoh tersebut pada hari-hari berkenaan, seumpama pahala 50 orang lelaki yang beramal seperti amalan kalian. Mana kan depan Nabi SAW para sahabat berjihad berjuang, 50 orang sahabat tu akan dapat pahala tu setanding dengan orang yang duduk beramal pada zaman Nabi SAW di kalangan para sahabat. Okey. Dia kata qala Abdullah bin Mubarak, kata Abdullah bin Mubarak kata wa zada ghairu Utbah, dan menambah selain Utbah, qil dikatakan ya Rasulullah abjiru 50 rajulan minna aw minhum, pahala 50 orang lelaki daripada kami atau daripada mereka. Qala bal ajru 50 minkum, bahkan pahala 50 orang di kalangan kamu. Bahkan pahala 50 orang di kalangan kamu. Qala thumma qala Tirmidzi, kata Imam Tirmidzi, hadha hadithun hasanun gharib sahih. Hadis ni hasan, elok gharib, daripada riwayat dia satu je, sahih dan juga sahih. Wa kadza rawahu Abu Daud, mungkin Abu Daud wa Ibnu Majah, wa Ibnu Jarir, wa Ibnu Abi Hatim. Semua diriwayatkan hadis ni sedemikian. Dia kata kat sini Imam Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, Tabari, dan tambahan disebut Ibnu Mubarak tu dia bukan Utbah bin Hakim tapi sabit dalam dia ada dalam riwayat yang pertama di Sahih Bukhari daripada riwayat Ayyub bin Suwaid daripada Utbah. Dia bukan dalam riwayat Abdullah bin Mubarak, dan riwayat yang pertama. Okey. Okey, wan Abil Aliyati daripada Abu Aliyah, daripada Abu Al-Aliyah, an Ibnu Mas'ud daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, fi qaulihi, pada firman Allah Taala dalam surah itu ayat 115 tu, 105 atau yang kan 105 daripada Abu Aliyah, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, fi qaulihi, tentang firman Allah Taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, alaikum anfusakum, hendaklah kamu jaga diri kamu sendiri, la yadurrukum man dhalla al-ayah, tak mudarat kamu siapa-siapa sesat, sampai habis ayat. Qala, kata Abu Aliyah, kanu inda Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu julusan, mereka dahulu di sisi Abdullah bin Mas'ud dalam keadaan duduk bersama Abdullah bin Mas'ud. Fakana baina rajulaini ba'du ma yakunu bainan nas, dia kata maka telah terjadi di antara dua orang lelaki sebahagian apa yang terjadi pada orang ramai. Biasalah kehidupan, ada telingkah, ada berselisih. Hatta qama kullu wahidin minhuma ila sahibihi, sehingga bangun seorang di kalangan mereka ni kepada temannya. Faqala rajulun min julasa Abdullah, lalu telah berkata seorang lelaki daripada kalangan orang yang duduk, dengan duduk bersama Abdullah bin Mas'ud, ala aqumu, boleh tak, kata pada Mas'ud, boleh tak aku bangun, fa'amuruhuma bil ma'ruf wa anhahuma 'anil munkari, boleh tak aku bangun lalu aku perintahkan mereka berdua untuk perkara makruf dan aku larang mereka daripada mungkar. Qala akharu ila jambihi alayka bi nafsika, tiba-tiba berkata seorang lelaki di sebelahnya, jaga diri kau sendiri. Ayat biasa, jaga diri hal awak sendiri. Fa inna Allah yaqulu, Allah Taala firman, alaikum anfusakum al-ayah, kamu jaga diri kamu sendiri. Qala fasami'aha Ibnu Mas'udin faqala, maka mendengar kata-kata lelaki yang seorang tu, yang kata bila lelaki tu nak tolong tegur dua orang yang berselisih tu, seorang tu kata jaga diri sendiri. Dia kata jaga diri sendiri. Kata Ibnu Mas'ud dengar kata yang seorang tu kepada lelaki yang nak bangun, kononnya nak amar ma'ruf nahi munkar tadi. Qala, maka berkata Ibnu Mas'ud, mah, kata,
Dia mah ni macam macam tu, sergah. Lam yaji ta'wilu hadhihi ba'du. Tak pernah datang penjelasan begini sama sekali. Belum pernah sampai macam ni penjelasan dia. Innal Qur'ana unzila haisu unzila. Quran turun di mana tempat diturun, sebagaimana diturunlah. Dia kata wa minhu ayah qad madiya ta'wiluhunna qabla an yunzalna. Ada dari ayat Quran ni yang telah berlalu penjelasannya atau takwilannya sebelum ia diturunkan lagi. Wa minhu antaranya ada ayat-ayat qad waqa'a ta'wiluhunna ala ahdi Rasulullah SAW. Telah terjadi penjelasannya atau tafsirannya pada zaman Rasulullah SAW lagi. Wa minhu, dan ada di kalangan ayat antara ayat Quran tadi, minhu ada ayat-ayat dia kata qad waqa'a ta'wiluhunna ba'da an-nabi SAW biyasir. Telah terjadi penjelasannya atau takwilannya sesudah Nabi SAW tak lama sikit. Tak lama daripada Nabi SAW. Zaman Nabi SAW. Wa minhu ada antaranya ayat-ayat yang yaqa'u ta'wiluhunna ba'da al-yawm, akan terjadi takwilannya selepas hari ini. Wa minhu ada antara ayat-ayat yaqa'u ta'wiluhunna 'inda as-sa'ati, akan terjadi takwilannya atau penjelasannya pada ketika kiamat. Okey. Ma dzakara min as-sa'ati, apa contohnya kiamat ni? Apa disebut daripada kiamat sa'ah. Wa minhu ada di kalangan ayat-ayat yang yaqa'u ta'wiluhunna yaumul hisab. Ada yang akan terjadi takwilannya pada hari hisab, hari perhitungan amal. Ma dzakara min al-hisabi wal jannati wan nar, apa yang disebut daripada perkiraan amal hisab, syurga dan neraka. Famadamat qulubukum wahidatan, maka berterusanlah hati kalian satu. Wa hawaukum wahidah, dan keinginan kalian pun satu. Walam talbasu syi'a, dan kamu tak jadi berpuak-puak. Walam yaduk ba'dukum ba'sa ba'din, dan belum pun lagi, maksud dia masih di kalian ni hati satu, keinginan kalian satu, dan tak kalian dijadikan berpecah-pecah, berpuak-puak, dan belum di kalian merasakan sebahagian kalian kekerasan, merasa sebahagian kalian kekerasan sebahagian yang lain. Maka selagi tak jadi yang tu, maka fa'muru bil wanuhu, mana suruhlah itu kebaikan dan tegahlah ini kemungkaran. Wa idza ikhtalafatil qulubul ahwa, dan namun apabila nanti bercanggahan hati-hati dan juga keinginan. Wal bastum syi'a, dan kalian dijadikan berpecah-pecah. Wa dhaqa, dan merasakan ba'dukum, sebahagian kalian, ba'sa ba'din, kekerasan sebahagian yang lain. Famru'un wa nafsuhu, maka seorang manusia tu ketika tu dia dengan diri sendiri saja. Inda dzalika ja'ana ta'wilu hadhil ayati, ketika itulah akan datang pada kita penjelasan ayat ini, tafsiran ayat ini. Adapun sebelum tu tak ada. Rawahu Ibnu Jarir riwayatkan akan hadis ini. Okey, wa Ibnu Jarir juga riwayatkan an Rabi' bin Subaih an Sufyan bin qala, beliau berkata Sufyan, qila li ibn Umar, telah dikata kepada Ibnu Umar, lau jalasta fi hadhihi al-ayyami, kalau engkau diam pada hari-hari ini. Dikata Ibnu Umar dikata kepada Ibnu Umar, kalau engkau diam, engkau duduk pada hari-hari ini, falam ta'mur walam tanha, engkau tak merintah dan engkau tak larang. Fa inna Allah qala, karena Allah Taala firman, alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza hadaitum, jagalah diri kamu sendiri, kalau tidak akan mudaratkan kamu sesiapa yang sesat apabila kalian mendapat petunjuk. Okey. Faqala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, innaha laysat li wala li ashabi, ini bukan untuk aku dan bukan juga untuk teman-temanku. Di anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kerana Rasulullah SAW telah bersabda, ala falyuballigh asy-syahidu al-ghaiba, ketahuilah, Nabi kata, hendaklah menyampaikan orang yang hadir, menyaksikan kepada orang yang tidak hadir.
Fakunna nahnu syuhudu wa antum aghyab. Jadi kami yang saksikan, kalian yang tak hadir. Kami yang hadir, kalian tak hadir. Walakin hadhil ayah. Tapi ayat ni sebenarnya bukan untuk itu, bukan untuk halang kita ma'ruf nahi munkar. Tapi ayat ini dia kata li aqwamin, untuk kaum-kaum yang yaji'una min ba'dina, datang sesudah dari kami. In qalu lam yuqbal minhum. Kalau mereka katakan takkan terima dari mereka pun. Dia kata wara aidan. Okey, jadi maksud dia apa? Maksud dia bagi Ibn Mas'ud, ayat ni akan maksud dengan maksud jaga diri sendiri bila sampai keadaan seperti yang disebut dalam hadis Abu Bakar tadi. Hadis Abu Bakar tadi kan. Yang orang ramai tafsirkan ayat tadi tidak seperti yang dia dengar daripada Nabi SAW. Okey. Dia kata okey. Waruwi aidan, diriwayatkan juga Ansuar bin Syabib. Di Suar bin Syabib qala, beliau berkata, kuntu inda ibni Umar, aku duduk di sisi Ibnu Umar, id atahu rajulun jalidun fil ain syaridul lisan. Aku duduk di sisi Ibnu Umar ketika datang kepada dia seorang lelaki yang jalid fil ain, gagah, sasa pada tubuh, syadidul lisan, keras lidah dia. Ni faqala, maka dia kata, ya Aba Abdurrahman, dia kata, wahai Abu Abdurrahman, nafarun sittatun, ada kumpulan 6 orang, kulluhum qad qara'al Qur'ana fa asra'a fihi. Dia kata kesemua mereka telah membaca Quran dan mereka cepat padanya, pada menghafal Quran. Wa kulluhum mujtahidun la ya'lu, dan semua mereka bersikap tegas, tak pernah mereka rasa lemah. Okey, maksudnya lemah untuk daripada mengeluarkan fatwa, tak berani ke, tak ada. Mereka jelaskan kebenaran. Wa kulluhum baghidun ilaihi ayatiya dana'atun. Semua mereka tak suka dana. Tak ada lah. Tak ada daripada kutub sitah. Bukan kutub sitah pun. Dan apa kehinaan lah. Okay, semua mereka wa kulluhum baghidun ilaihi an ya'tiya dana'atan. Semua mereka tak suka untuk baghidun ilaihi, tak suka di sisi dia untuk datang dalam keadaan hina. Okey, 6 orang ni kata Suar bin Syabib. Dia bila kita datang daripada seorang lelaki tu cakap dengan dia. Ada 6 orang. Dia kata semua mereka ni hafal Quran yang cepat, semua mereka berijtihad dan tak rasa lemah untuk berijtihad. Semua mereka tak suka kepada dia untuk datang dalam keadaan hina. Wa hum fi dzalika yashhadu ba'dhum ala ba'din bisyirki. Namun mereka pada itu menyaksikan sebahagian mereka kepada sebahagian lain sebagai dengan kesyirikan. Faqala rajulun minal qaumi, maka berkata seorang lelaki di kalangan kaum tu yang dengar orang soal Ibnu Umar dan terangkan sifat satu kaum mereka. Okay. Dia kata wa ayyu dana'atin turidu aktsara min ayashhada ba'dhum ala ba'din bisyirki. Dan lelaki yang tu kata, dia kata manakah lebih hina? Mana kehinaankah yang dikehendaki lebih daripada menyaksikan sebahagian mereka kepada sebahagian lain dengan kesyirikan. Anda tak ada lebih teruk dari itu. Faqala Abdullah la'allaka tara la abalaka. Barangkali engkau dah nampak tiada apa-apa untuk engkau, maksud dia bapak kau kehilangan kau, dia cara cakap tu untuk macam style sumpah. Tapi sumpah ni tak dikira, dilarang. La abalaka, tiada bapak untuk kau, bapak kau kehilangan kau. Okey.
anni sa'amuruka an tadhhaba fataqtulahum. Barangkali kau dah nampak bahawa dan apa? Sesungguhnya bahawa aku akan perintahkan kau untuk pergi dan kau perangi mereka. Azhum wa wanhahum. Bimbinglah mereka dan juga bimbing mereka dan juga tegahlah mereka. Fa in asauka fa alayka nafsaka. Kalau mereka derhaka pada kau juga, maka jaga diri kau sendiri sudah. Fa inna Allah azza wa jalla, kerana Allah azza wa jalla yaqul, atau firman dalam surah Al-Maidah ayat ke-105 ni, ya ayyuhalladzina amanu wa beriman alaikum anfusakum. Jagalah diri kamu sendiri. Maksud kat sini bila berlaku perkara tersebut, dia kata pergi. Fa inna Allah azza wa jalla, dia kata kerana Allah azza wa jalla yaqulu ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Hai orang beriman, jagalah diri kamu atas diri kamu sendiri. Okey. Maksud dia tanya tentang keadaan tu, maka dia kata kau dah sampaikan dan apa jadi lepas tu dosa kirau kan. Bukan kerja kita untuk menghukum. Allah Taala yang akan hukum. Lalu dia kata waru ya aidan an Abi Mazin. Dia kan juga riwayat kisah ni daripada Abu Mazin. Qala, dia kata intalaqtu ala ahdi Uthman bin ila al-Madinah. Aku telah bertolak pada zaman Uthman ke Madinah. Fa idza qaumun minal muslimin julusun. Dia aku tengok satu kumpulan manusia orang Islam tengah duduk. Fa qara ahaduhum hadhil ayata. Dia baca seorang kat mereka ayat ini. Fa qala aktsaruhum lam yaji ta'wilu hadhihi ayati. Ta'wilu hadhil ayatul yawma. Lalu keramaikan mereka berkata, belum datang lagi takwilan ayat ini sehingga kini lah. Sehingga ni. Okay. Dia kata waru aidan an Jubair bin Nufair. Qala, beliau berkata, kuntu fi halaqatin fiha ashabi Rasulullah SAW. Ashabu Rasulullah SAW. Dia kata, aku dulu berada pada daripada Jubair bin Nufair. Dia kata, aku dahulu dalam satu bulatan fiha ashabu Rasulillah, dalam bulatan sebab ada sahabat Rasulullah SAW. Wa inni, dan sungguh aku la asgharul qaumi, benar-benar orang yang paling kecil di kalangan orang ramai. Fatadzakaru bil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Lalu mereka saling menyebut berbincang mengenai amar ma'ruf nahi munkar. Faqultu ana alaysa Allahu yaqul fi kitabihi. Lalu aku pun cakap, Jubair bin Nufair, dia kata aku cakap, dia kata alaysa Allahu yaqul, bukankah Allah Taala dah berfirman fi kitabihi, dan kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, alaikum anfusakum, jagalah terhadap kamu diri kamu sendiri, la yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum, tak memudaratkan kamu siapa yang sesat setelah kalian mendapat hidayah. Jadi faqbalu alayya bilisanin wahidin. Lalu mereka telah menjawab kepada saya, dia kata dengan lidah yang satu. Wa qalu, mereka kata, dia kata tanza'u ayatan minal Quran, kau cabut, kau tarik satu ayat di Quran, wala ta'rifuha, tamu kau tak tahu dia, wala tadri ma ta'wiluha, dan kau tak tahu takwilannya. So dia baca ayat itu terus kan. Dia kata fatamanna itu ana lam akun atakallam tu. Lalu aku pun bercita-cita, mengimpikan bahawa aku tidaklah berkata-kata. Setiap kata-kata habis kena serang. Wa aqbalu yatahaddatsun, dan mereka pun berpusing menghadap, berbincang-bincang. Falamma hadara qiyamuhum, bila hadir qiyam mereka, qalu innaka ghulamun hadithus sin. Mereka kata kepada aku, mereka bangun, dia kata sungguhnya engkau adalah seorang budak yang muda umur. Wa innaka naza'ta ayatan la tadri ma hiya. Engkau bacakan ayat, engkau tarik satu ayat, yang tak tahu pun ayat ini apa dia. Wa asa an tudrika dzalika zaman, dan barangkali engkau akan sempat dengan masa tersebut. Idza ra'aita syuhan muta'a, dan kau lihat kebakhilan yang ditaati, wa hawa mutba'ah, dan keinginan yang diikuti. Ijab kulli ra'yi bi ra'yi, dan juga ketakjuban setiap yang punya pendapat dengan pendapatnya. Fa'alaika bi nafsika, ketika itulah hendaklah kau jaga atas diri kau sendiri. Wa man dhalla idza, dia kata la yadurruka man dhalla idza ihtadaita, takkan mudaratkan kau siapa-siapa yang sesat apabila kau dapat hidayah.
Ini maksud asal ayat ni. Bila mana bagi mereka para sahabat salafus soleh akan sampai masa jadi seperti dalam apa yang kita bacakan, apa yang kita bincangkan ni. Bagi mereka akan jadi. Tapi pada sudut asal pengertian ayat memang tidak mengunjurkan atau menganjurkan untuk kata tinggal amar ma'ruf nahi munkar. Bukan Baik. Wa qala Sa'id bin Musayyab, berkata Sa'id bin Musayyab, idza amarta bil ma'ruf, bila kau menyuruh dengan yang ma'ruf. Dia kata wa nahaita 'anil munkari, dan kau menegah daripada yang munkar. Fala yaduruka man dhalla idza ihtadaita, maka taklah mudaratkan engkau siapa-siapa yang sesat apabila engkau dapat hidayah. Ini yang ditekankan dekat sini. Okey, oleh ayat ni, oleh hadis lah, bukannya seperti disangkaan orang. Ada orang kadang-kadang bila kita zaman kita sekarang ni, bila kita tegur tentang maksiat yang dibuat, dia kata jaga diri sendirilah cik, dia kata. Ini masalah sebab sebenarnya tajuk jaga diri sendiri ni ada masa dia nanti akan datang, masa seperti yang disebutkan dalam hadis yang mauquf ataupun marfu' tadi. Yang kuatnya kata dia mauquf kepada para sahabat, kepada kata-kata Abu Bakar. Okay. Baik. Dia kata rawahu Ibnu Jarir, oleh Ibnu Jarir, wa kadza qala ghairu wahid min as-salafi. Dan demikianlah dikatakan bukan seorang saja di kalangan salafus soleh. Semua cakap benda yang sama. Okey, baik. Surah ayat 105 habis. Ini lepas ni apa? Okey. Potongan berikutnya 106 sampai 108, 2 ayat. 3 ayat. Okey, ini maksud pada penyaksian dan juga sumpah. Baik, dia kata firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut. Idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyyati ithnani dawa adlim minkum aw akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'dis salati fayuqsimani billahi in irtabtum la nashtari bihi thamanan walau kana dha qurba wala naktumu syahadatallahi inna idzal laminal athimin. فإن أثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتهما أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah beriman, syahadatu bainikum, penyaksian di antara kalian satu sama lain, idza hadara ahadakumul maut, jika dah hadir pada seorang kamu kematian, hinal wasiyati, ketika dia membuat wasiat, ithnani, mesti ada dua, zawa adlim minkum, yang punya kesaksamaan di kalangan kalian. Adlin tu, saksama tu, atau ini dia just, fair, maksud dia adalah seorang yang tidak buat dosa besar,
tidak berterusan dosa kecil atau perkara merosakkan maruah. Okey. Aw akharani min ghairikum, ataupun dua orang, dua orang yang lain dari kalangan selain kalian. Bukan seagama itulah. Aw akharani min ghairikum, atau dua yang bukan seagama kalian. In antum darabtum fil ardi, jika kalian musafir di muka bumi. Fa asabatkum musibatul maut, lalu kena kepada kamu bencana atau musibah sakit yang membawa kematian. Kalau dah mati, wasiat tu kena masih hidup. Okay. Tahbisunahuma min ba'di salatil min ba'di salah. Kalian akan tahan mereka tahbisunahuma, kalian adalah menahan mereka berdua. Ini kalau kita kesangsian kepada penyaksian dua orang tersebut, maka dia kat sini. Sebab tu dalam konsep agama Islam, sumpah laknat ni tak ada yang macam dibuat oleh orang yang jahil agama negara kita, yang kononnya dengan istiharan tersebut kononnya orang agak dibersih. Ini tak ada dalam Islam, tak ada. Dalam Islam sumpah ni kalau dalam kes li'an ni maksud dia bila seorang lelaki tuduh isteri berzina, dan dia kena bawa 4 saksi. Kalau tak ada 4 saksi, maka dia diberikan oleh Allah SWT peluang, ada lagi itu dengan bebaskan. Dia tak perlukan kepada saksi, kepada ialah macam tadilah, ada cakap tu lepas lah. Okay. Nah, kalau rasa ragu, maka boleh bawa saksi tadi, tahbisunahuma, kalian tahan dua saksi tersebut, min ba'di solat, sesudah solat. Sesudah solat tahan. Gitu. Lalu fa'iksimani billah. Lalu mereka berdua kena bersumpah dengan nama Allah Ta'ala tentang kebenaran tadi. Bila diminta oleh mahkamah, barulah diorang buat. Okey. Ini tabatum, jika kalian rasa ragu-ragu. Okey. Jika kalian rasa ragu-ragu, kan, yang apa dia, la nashtari bihi samana, kami tidak akan membeli dengannya sebarang benda lain. Tak menjual sumpah kami untuk mendapatkan satu benda. La nashtari bihi, tak jual, tak beli dengan sumpah kami ni benda sebarang nilai, sebarang harga. Walau kana dha qurba, sekalipun orang yang keluargaan dengan orang yang minta sumpah tadi. Keluarga pun sama, okey. Kaum kerabat, walaupun orang itu dari kaum kerabat. Okey. Wala naktumu syahadatullah, dan kami takkan sembunyikan penyaksian Allah. Okey. Inna idzal laminal athimin, kalau kami buat macam tu, kami orang yang berdosa. Ini kata-kata dua orang lah, dua orang yang jadi saksi tu kena cakap semikian. Okey. Bersumpah dengan Allah Ta'ala, kalau dia tak membeli sebarang benda yang nilai dia dengan sebarang nilai, sumpah mereka tak jual, sekalipun orang kekeluargaan, okay, dan dia takkan sembunyikan penyaksian, kami takkan sembunyikan penyaksian Allah. Inna idzal lamil athimin, kalau kami buat, kami termasuk orang-orang yang berdosa. Fa in uthira, dan jika ditemui 107, fa in uthira ala annahuma istahaqqa ithma, dan jika dapati ditemui bahawa kedua mereka istahaqqa, lah layak isman, dosa. Dapati ditemui bahawa mereka melakukan dosa. Fa akharani yakumani maqamahuma, maka akan dua orang lagi yang lain
menggantikan kedudukan mereka berdua. Kerana orang yang layak ke atas mereka, dia kata minal ladina, apa dia kata, minal ladina istahaqqa alaihi, dari kalangan orang-orang layak ke atas mereka, awlayani. Okey. Dia kata menteri. Okey. Dia kata jika ditemui bahawa mereka berdua layak dosa, mana ada buat dosa lah, maka dua orang lain akan bangun kedudukan mereka berdua. Di kalangan orang yang layak ke atas mereka, di kalangan orang-orang yang paling utama. Dua yang utama dengan dua saksi yang ditolak tu. Fayuksima ni, maka dua orang yang dipanggil tu akan bersumpah billah dengan nama Allah Ta'ala, la syahadatuhuma ahaqqu min syahadatihima. Benar-benar penyaksian mereka berdua ni lebih daripada dua penyaksian satu lagi. Wa ma'tadaina, dan kami tidak ada buat pelampauan. Inna idzal laminadh dhalimin, kalau kami buat kami orang-orang yang zalim. Zalika, itu adna ayatu bisyahadati, adalah sekurang-kurang untuk mereka datangkan dengan penyaksian ala wajhiha, di atas bentuknya. Aw yakhafu an turadda aymanuhum, atau mereka kena buat macam tu lebih kurang sekurang-kurangnya untuk apa, itu apa bentuknya, itu sekurang-kurang untuk untuk ditolak sumpah mereka. Kalau mereka bimbang sumpah ditolak, maka mereka penuhkan syarat-syarat tadilah. Okey. Wattaqullah, takwakan kepada Allah Ta'ala. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah Ta'ala tak beri hidayah pada kaum yang fasik. Okay. Dia kata istamalat hadhil ayatul karimatu ala hukmin azizin. Dalam merangkumi ayat yang mulia ini kepada hukum yang sangat kuat atau perkasa. Dia sangat mulia. Qila, dikatakan innahu mansukhun, ada kata dimansuhkan. Rahul Aufi, Aufa daripada An Ibn Abbas. Dia kan pendapat ni oleh Aufa daripada Ibn Abbas. Qala Hamad bin Abi Sulaiman, berkata Hamad bin Sulaiman, an Ibrahim dari Ibrahim, annaha mansukhatun, dia telah dimansuhkan. Qala al-akharun, berkata yang lain, wa humul aksarun, mereka adalah majoriti, fima qalahu Ibn Jarir, pada apa yang dikatakan Ibn Jarir, bal huwa muhkamun, bahkan ia sebenarnya adalah muhkam, bukannya telah terbatal ataupun termansuh. Wa man idda'an nuskha fa alaihi al-bayan. An-naskha fa alaihi al-bayan. Dia kata, siapa mendakwa akan pemansuhan, maka wajib ke atas dia pembuktian. Buktikan bahawa memang dia sebenarnya adalah termasuk daripada yang telah dimansuhkan. Di pasal kes ini kan kita ingat tajuk ayat 180 surah Al-Baqarah, yang ini Allah nyatakan kutiba alaikum, difardu ke atas kamu, idza hadar ahadakum maut, jika datang pada seorang kamu kematian, datang kematian kat dia, nak mati. Okay. Allah Ta'ala kata kutiba alaikum, dia kata idza hadar ahadakum maut in taraka khairul wasiyah, jika ditinggalkan harta sebagai wasiat, lil walidain untuk dua ibu bapa, wal aqrabin wal yatama. Maksud dia kalau sekiranya mereka buat wasiat, kena dia panggil apa dengan sebut dengan tajuk ayat 180 tu lah. Bakal tak sebutkan dalam ayat tu tentang mak bapa dua ibu bapa tu boleh dapat wasiat. Tapi bila turun ayat 11, 12, 176 surah An-Nisa, semua wasiat untuk waris telah terbatal. Sebab tu kita kata pendapat yang datang kata tu, dia kaitkan kisah ni, dia baca seolah-olah macam ada kaitan dengan ada kaitan dengan masalah apa memberi wasiat kepada waris. Sedangkan dalam tajuk surah Al-Maidah 11, 12, 76 tu dia dah batalkan, tak ada wasiat untuk waris.
Kalau tidak ikut Al-Baqarah boleh. Ikut ayat ini pun macam soalan macam berikan gambaran pula cara untuk hadirkan saksi dan cara saksi akan ditanya. Ya. Yeah? Itu yang kena fahamkan. Baik. Okey, kita berhenti sini. Ayat ni kan sambung ni panjang balik. Tapi ini khilaf timbul adakah ayat masih berjalan ataupun dia dah dimansuhkan dalam hukum berkaitan dengan tajuk ni lah, keluarga, wasiat untuk keluarga terutamanya. Wasiat untuk orang lain tak ada masalah. Cuma kat sini dia lebih tertib tentang wasiat. Jadi mesti dihadiri ketika dia buat wasiat. Sekurang-kurangnya dia sepatutnya apabila dia bagi panggil apa? Penyaksian tu, orang tersebut kalau ikut ayat ni macam soalan dan keluarga punya tajuk pun tak apa. Tapi kat sini dia lebih ajar adab sebenarnya, adab saksi tersebut. Kalau kita tak ada sanksi tak ada masalah. Kalau ada sanksi dan saksi kita kena ditukar gantilah. Ditukarkan. Okey, baik. Nanti kita bincang insya-Allah. Wallahu a'lam. Ni dia. Okey. Baik, kita berhenti sini. InsyaAllah ada soalan tak? Okey, tak ada, kita berhenti sini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.